Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton sekalian? Selamat petang, salam sejahtera kerana terus bersama kami di dalam Syahadah yang dibawakan kepada anda oleh Serai Mas Herbs and Trading. Dan pada petang ini, seperti mana yang telah saya bincangkan di awal tadi, adalah kita nak sembang-sembang santai di bulan Ramadan Al-Mubarak ini tentang tamar. Dan kalaulah orang Melayu selalu sebut tentang kurma, dan bila sampainya bulan Ramadan Al-Mubarak, macam-macam jenis kurma yang kita akan dapati dan pelbagai iklan akan bertukar-tukar di siaran TV1 menayangkan tentang pelbagai jenis jenama tamar ataupun kurma. Dan bersama dengan saya pada waktu ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Abdullah Abdul Rahman Shah, yang merupakan perunding daripada Akademi Mutawif. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa macam mana Ustaz? Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Baik. Saudara penonton sekalian, Ustaz Abdullah Abdul Rahman Shah, seorang perunding daripada Akademi Mutawif dan asal orang Melaka, darah pahlawan hang tuah ni. Baik, saudara penonton sekalian, Ustaz, kalau kita sebut bila tentang tamar kurma ni, yang diminati oleh orang Malaysia lah. Tentu sekali bukan sekadar di Malaysia, tetapi apabila pergi ke Makkatul Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah, mesti akan bawa pulang tamar ataupun kurma. Mungkin atas pengalaman Ustaz yang biasa mengendalikan training kepada mutawif ataupun menjadi mutawif kepada jemaah umrah, apa Ustaz lihat kepada jemaah kita yang suka sangat pergi membeli tamar di sana? Apa kelebihannya yang Ustaz tengoklah? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri. Jadi kalau kita lihat buah tamar ataupun kurma, kurma ataupun buah tamar ni dia satu nama yang sinonim lah. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Jadi kita tak boleh lari daripada makan buah kurma lah ataupun tamar. Jadi kalau kita lihat pengalaman saya sendiri sebagai mengendalikan jemaah, biasanya kalau kita tengok jemaah kita ni, benda yang paling excited untuk dia adalah kalau dia nak pergi ke ladang kurma, nak dapatkan kurma dan sebagainya. Di sana kita akan bawa dia, mereka ni akan mengunjungi ladang kurma. Kalau di Madinah tu biasanya ada beberapa ladang kurma yang popular lah. Jadi kita biasa bawa ladang kurma di Bir Osman. Jadi di sana para jemaah akan melihat ataupun menyaksikan sendiri pelbagai jenis kurma yang ada. Jadi ini memberikan satu suasana yang mereka ni rasa excited nak beli. Jadi mereka ni, sebab dia rasa ni adalah satu tempat di Madinah, tempat yang mulia. Jadi perlu dapatkan kurma untuk dibawa balik sebagai orang cakap buah tangan kepada kaum sanak saudara yang ditinggalkan di sanalah. Kalau kita tengok Ustaz bahawa ada juga kurma di sini dengan jenama-jenama dan disebut datang daripada sana. Betul. Tetapi kenapa jemaah memilih untuk membeli di sana juga? Kalau boleh kita pergi ibadah kemudian pulang beli di Malaysia, agihkan kepada sanak saudara. Dia berbezalah. Biasa kalau kita keluar negara pun kita akan dapatkan apakah yang istimewa di tempat itu. Khususnya kalau jemaah umrah di Madinatul Munawwarah, di ladang kurma Madinah, nanti dia dapat lihat pelbagai jenis buah kurma yang mereka rasa ini satu buah ataupun peluang yang sangat julung-julung kali. Betul. Untuk dia boleh dapatkan, dan inilah peluang dia untuk bawa balik. Tapi kena hati-hatilah, sebab ialah kena nak beli tu kena ada dia panggil dia punya dia panggil apa, kena perlu hadkan. Sebab apa? Timbangan kalau nak bawa balik tu ada timbangan had dia yang tertentu. Sebab itu saudara penonton sekalian, bahawa apabila kita sebut tentang tamar, kurma, tentulah sinonimnya dengan Makkatul Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah yang para jemaah kita suka untuk pergi membeli dan sebagainya. Baiklah saudara, apa kata kalau kita nak saksikan terlebih dahulu bagaimana suasana ladang kurma di Arab Saudi, untuk sama-sama kita lihat situasinya, dan kita akan kembali semula di dalam Syahadah sekejap sahaja lagi. Kurma Nabi lain, ada kecil, ada besar, lain-lain. Ada lembut, ada keras, harga lain kawan. 75 rial. Ya.
Ini 90. Ya, 1,5 kilo. Ya, diskaun kalau sudah. Ya, sudah. Sudah kasih ini. Halal insyaallah. Begitulah gelagat pemilik ladang kurma Mazarih Al-Zahwari sewaktu menyambut kedatangan kembar syahadah di ladang kurma miliknya di Bandar Madinah. Kurma atau tamar dalam bahasa Arab adalah sejenis tumbuhan palma yang hanya berbuah setahun sekali. Biasanya, pokok kurma di Madinah mulai berbunga pada bulan April. Sebatang pokok yang matang mampu menghasilkan buah kurma sehingga berusia antara 10 hingga 25 tahun. Di ladang Mazarih Al-Zahwari terdapat lebih 250 batang pokok kurma dari pelbagai spesies. Pun begitu, hasil yang dikeluarkan masih belum mampu untuk menampung permintaan pengguna secara global. Jumlah keseluruhan kurma yang dihasilkan oleh ladang-ladang di Arab Saudi hanya sekitar 14%. Untuk memastikan kualiti pasaran, ladang kurma Mazarih Al-Zahwari masih lagi mengamalkan cara penjagaan secara tradisional. Antaranya, membungkus buah kurma dari putek sehingga hari tuayan. Tujuannya untuk melindungi buah kurma daripada dimakan oleh serangga perosak. Kerana industri tanaman kurma di Tanah Suci sejak dahulu lagi tidak menggunakan racun perosak maupun baja dalam usaha untuk mendapatkan hasil tuayan yang berkualiti. Inilah kelebihan yang sukar ditafsir oleh kembara syahadah apabila kami menyingkap sejarah industri kurma di Madinah. Kegiatan ekonomi yang dibangunkan oleh Rasulullah SAW ini tidak pernah ada surut. Sebaliknya, kurma menjadi penjana ekonomi kepada pendapatan penduduk Madinah serta negara Arab Saudi amnya. Dari sini kembara syahadah mula memahami erti maksud tersirat mengenai kurma yang disebut lebih 20 kali dalam kitabullah. Malah Rasulullah SAW juga pernah bersabda, rumah yang menyimpan kurma, penghuninya tidak akan kelaparan. Kembali semula dalam syahadah yang dibawakan kepada anda oleh Sraimas Herbs and Trading. Dan bagi kita yang nak menjalani bulan puasa dalam penuh tenaga, boleh dapatkan jus Hidayah Gold keluaran Sraimas. Moga-moga kita kembali bertenaga menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, insya-Allah. Baik, saudara penonton sekalian, tadi kita dah sentuh tentang tamar, tentang kurma. Mungkin para penonton confuse, sekejap tamar, sekejap kurma. Yalah, tamar itu dalam bahasa Arab, kurma itu disebut dalam bahasa Melayu. Tapi kalau orang Melayu macam-macam kurma, ada kurma daging, kurma ayam. Tapi kalau boleh kita biasakan dengan terma yang baru, tamar. Dan itulah yang tepat disebut di dalam Al-Quran. Baik, Ustaz, kita nak kembali berbincang tentang tamar ini sendiri. Kalau kita pergi ke kedai, kita akan jumpa pelbagai jenis tamar. Dan tamar yang terbaik adalah tamar ataupun disebut sebagai kurma ajwa ataupun kurma Nabi. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit, apa lebihnya kurma Nabi ini berbanding dengan kurma-kurma yang lain? Okey, kurma ajwa ataupun kurma yang disebut sebagai kurma Nabi. Yang mana kita tahu bahawa kurma ni mempunyai banyak fadilat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Yang mana Nabi SAW kata, barang siapa yang memakan 7 biji tamar Nabi ataupun kurma ajwa, maka dia akan terhindar daripada racun dan juga daripada sihir. Jadi ini merupakan satu kehebatan ataupun kelebihan yang ada pada tamar kurma ajwa itu sendirilah. Dan kurma ajwa ini sebenarnya dia berasal daripada Madinah. Dan Nabi dalam satu riwayat, Nabi SAW sendiri yang menanam kurma ini. Dalam satu kisah yang diceritakan, pada satu ketika tu Nabi SAW dia berpuasa. Apabila dia berpuasa tu dan nak masuk waktu berbuka tu, Nabi tak ada makanan yang untuk dimakan. Dan pada ketika itu Jibril sangat sedihlah melihat situasi baginda Nabi SAW. Maka Jibril memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
ya Allah, kau berikanlah sedikit makanan kepada baginda Nabi SAW. Maka Allah pun menurunkan sebiji tamar, dan Nabi pun makan tamar itu. Dan tamar itu mengenyangkan baginda Nabi SAW. Dan selepas selesai itu, Nabi dia punya biji tamar itu ditanam oleh baginda Nabi sendiri. Dan disitulah bermulanya kisah tamar ajwa. Hebatnya tamar ajwa. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, daripada air tangan Nabi sendiri yang menanam dan akhirnya berkembang biak dan sampai kepada hari ini kita dapat nikmati kurma dengan penuh kesihatan dan juga khasiat di sebaliknya. Mungkin Ustaz boleh sentuh sedikit Ustaz dalam tempoh yang ada ini, apa lebihnya dari sudut kesihatan lah mungkin kurma ajwa ini? Adakah ia memberi tenaga ataupun menyihat tubuh badan sebagaimana yang kita dengar tadi hadis bahawa menjadi syifa, penawar kepada kita. Okey, kurma ajwa ataupun kurma-kurma yang lain juga dia memberikan satu kesan kesihatan yang sangat baik. Sebab kalau kita lihat daripada aspek kesihatan, satu biji kurma itu dia mengandungi pelbagai serat dan juga vitamin yang mencukupi untuk badan kita untuk kembali bertenaga, dan dia boleh membekalkan tenaga itu secara semula jadi terus. Maksudnya kita makan kurma tu dia dapat terus dia punya tenaga. Jadi itu dari segi sudut kesihatan. Dia baik juga untuk mereka ataupun wanita yang hamil. Wanita yang hamil dianjurkan oleh baginda Nabi SAW sebagaimana dikisahkan oleh satu kisah Maryam, ibu kepada Isa, bagaimana diperintahkan dia untuk menggoncangkan kaki dia, masa tu gugurlah buah tamar dan dia makan. Itulah makanan dia untuk mengobati dia punya sakit dan juga dia punya kelahiran tadi tu. Masya Allah, hebat. Tuan-tuan sekalian, itulah yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai syifa. Dan sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan juga di dalam surah Maryam tentang bagaimana kurma ini ataupun tamar ini baik untuk wanita-wanita mengandung. Kalau ada yang sedang menonton ini sedang mengandung sebagainya ataupun hamil ataupun selepas hamil, boleh dapatkan ataupun kita makan banyak-banyak kurma, moga-moga boleh menyihatkan kembali tubuh badan kita. Dan tentu sekali Ustaz, bila kita sebut tentang kelebihan dan sebagainya ini, ia menunjukkan bahawa inilah kehebatan Islam, bahawa setiap makanan yang dianjurkan makan mempunyai kesihatan dan dia juga sesuai untuk di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Baik saudara penonton sekalian, kita nak berehat sekali lagi dan kita nak pergi kembali ke Arab Saudi. Nanti kita patah balik ke Malaysia pula bersama dengan tetamu kita dan kita berehat sekali lagi kembali dalam Syahadah. Kurma atau tamar dikategorikan sebagai buah tangan wajib beli apabila menjadi tetamu Allah, terutama ketika berada di bandar Madinah Al-Munawwarah, kerana Madinah adalah bandar pengeluar utama kurma bagi negara Arab Saudi. Perbezaannya cukup dirasai oleh kembara Syahadah semasa kami memasuki Madinah, baik dari segi harga maupun jenisnya. Memang ada sedikit perbezaan antara kurma di Mekah dan Madinah. Paling ketara, penjualan kurma di Tanah Suci adalah sepanjang tahun, bukan bermusim seperti di Malaysia. Satu lagi, kurma yang dijual bukan satu atau dua jenis. Sebaliknya, dalam satu kedai terdapat lebih daripada 50 jenis kurma yang mempunyai kelebihan tersendiri. Ini yang membuatkan kembara Syahadah bersama Gemilang Travel and Tours hampir rambang mata semasa memilih kurma untuk dijadikan oleh-oleh. Mungkin ramai tidak memahami tentang kitaran hidup buah kurma. Secara semula jadi, kurma masak dalam 4 peringkat. Setiap peringkat mempunyai kelebihan dan ciri-ciri yang tersendiri. Umpamanya, kurma pada peringkat ketiga yang dipanggil rutab. Kurma peringkat masak dan lembut ini berwarna. Meskipun tidak begitu popular di Malaysia, tetapi rutab mempunyai khasiat yang tersendiri. Kerana rutab yang rasanya rangup dan manis ini dikatakan mampu menjadi ejen awet muda bagi wanita dan baik untuk diamalkan oleh wanita. Di samping itu, rutab juga mempunyai kebaikan untuk kesihatan dan sangat sesuai dijadikan makanan tambahan seisi keluarga sepanjang masa. Tambahan pula, kurma kini boleh didapati dalam pelbagai hidangan yang berbeza. Inovasi dari pembuatan dan juga pembungkusan jelas menunjukkan bagaimana masyarakat mahu makanan sunnah Rasulullah ini sentiasa mendapat tempat dalam pasaran
untuk selama-lamanya. ومن فوائد التمر أيضا الرطب. رطب فيها أنه سبحان الله يسهل ولادة المرأة الحامل كما ذكر في القرآن الكريم. Alhamdulillah, kembali bertenaga bersama Jus Hidayah Gold, Serai Mas Herbs and Trading membawakan kepada anda syahadah. Dan pada petang ini kita angkat satu topik untuk kita sembang-sembang santai tentang tamar ataupun kurma yang telah banyak kita perbincangkan tentang jenis-jenisnya, kelebihan-kelebihannya dan juga kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW menanam sendiri benih kurma sehingga membiak sampai kepada kita hari ini. Dan di sebalik itu juga Ustaz, bahawa pohon tamar ini dia ada kisah dia bersama dengan Nabi. Kisah yang saya fikir satu kisah yang menyentuh perasaan. Bagaimana rindunya pohon tamar itu kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mungkin Ustaz boleh kembangkan sedikit perbincangan dapat dirasai oleh para penonton kita. Kita lihat tentang kisah pengajaran yang kita boleh ambil daripada pohon tamar ni, dan juga dinukilkan juga dalam satu nasyid yang dinyanyikan, popular nasyid tu oleh Dakmi, kisah sebatang tamar. Jadi bagaimana kisah dia yang boleh menyentuh perasaan kita sebagai umat Islam tentang kasih sayang, tentang kerinduan yang bersangatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau sebatang tamar itu dia boleh rindukan Nabi yang dekat pada kita itu. Diceritakan sebatang tamar itu yang Nabi biasa duduk ketika Nabi nak menyampaikan khutbah kan, di Masjidin Nabawi masa ketika itu. Tapi selepas para sahabat, ada salah seorang daripada sahabat itu dia membuatkan Nabi mimbar tak jauh daripada pohon tamar tadi itu. Maka Nabi pun berpindah ke tempat yang baru, sebab tempat itu dah lama, dah usang sedikit. Jadi pada ketika Nabi sedang berkhutbah itu, terdengar tangisan yang boleh dikatakan sangat nyaring, kuat. Dan ada disebutkan dalam hadis cerita tentang tangisan ini. Dan Nabi terdengar, sahabat-sahabat pun terdengar. Jadi Nabi pun segera pergi ke tempat di mana suara tadi berbunyi. Dan pastinya adalah sebatang tamar yang sedang kerinduan nangis kepada Nabi. Kenapa Nabi berpindah daripada tempat yang asal. Jadi Nabi pun memujuk kepada tamar tadi. Dia bagi dua pilihan. Pilihan pertama, sama ada engkau nak kekal di dunia, ataupun yang kedua, engkau akan bersama aku di dalam syurga. Maka tamar itu pun memilih untuk bersama Nabi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu kisah yang memberikan satu pengajaran yang besar kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita di sinilah tempat yang paling terbaik untuk kita pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau boleh kita pergi, kalau boleh selalulah. Kalau tak ada peluang kita cuba insya-Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan manzarani ba'da mauti fa ka'anna mazarani fi hayati. Maksudnya siapa yang datang ziarah kepada aku selepas wafatnya aku, sama seumpama dia datang kepada aku semasa dia hidup. Bayangkan yang dekat pun rindu, kita yang di Malaysia ni lagi jauh. Pasti kerinduan itu lebih berkorban-korban. Itu cerita. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Kalaulah tamar boleh merindukan Nabi, maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentulah kena lebih lagi merindui junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Abdullah Rahman Shah kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Dan sebagai kita berikan sagu hati daripada penaja kita, daripada Serai Mas Herbs and Trading, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama dengan kami. Dan saudara penonton sekalian, di dalam bulan Ramadan ini banyak yang kita rindukan. Antaranya kita rindukan kampung halaman kita. Dan ada kala juga kita rindukan masakan ibu kita yang membuatkan kita juga masakkan menu tersebut. Dan di dalam bulan Ramadan yang paling kita rindu adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Nabi pakai, apa saja yang Nabi makan, tentulah akan menjadi makan dan pakai kita. Moga-moga di dalam bulan Ramadan ini menambahkan cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi dalam syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menjadi